Okay. So, untuk soalan fotosintesis PYQ, jangan lupa tahu balik nanti bawa lah buku-buku ni sikit, selitkan buku bio sikit kat rumah dalam beg tu ya. So, first question dia tunjuk. Sekejap, dia tunjuk. Electron flow during photophosphorylation. Okay. So, ingat balik, photophosphorylation tu adalah proses penghasilan ATP kan. So, dia tunjuk gambar ni macam, ni adalah non-cyclic sebab dia ada awal dan ada akhir. Yang gambar yang sini pula ada macam cycle. So, ini adalah cyclic. Okay, so identify photophosphorylation type M. So, yang ini adalah non-cyclic. Okay. So, salin dalam buku you all. Right, so non-cyclic. Lepas tu, yang M ni adalah cyclic. Tak perlu tulis yang belakang, photophosphorylation, tak perlu. Tapi sebab soalan dah ada kan. So, nak tulis tak apa, kalau tak tulis tak apa. Okay. Where does photophosphorylation occur in chloroplast? Dekat mana? Ingat tak? Kat mana benda-benda ni berlaku? Cuba jawab. Anybody? Ingat tak? Tak ingat? Di mana photophosphorylation berlaku? Tak ada? Ada tak? Loh, takkan tak tahu kot. Saya bagi pilihan dekat stroma. Okay, stroma. Dekat chloroplast tau. Stroma. Ni A. Yang B adalah grana. Yang C adalah thylakoid. Thylakoid membrane. Pilih A, B, C. C ke, madam? C. Yes, betul. C. Okay. Asal tulis C pula kat situ. Tulis thylakoid membrane lah. Thylakoid membrane. Name the substrate involved in M dan N, photophosphorylation. So, apa substrate yang terlibat adalah ADP dan PI. Sebab substrate-nya ADP dan PI, produknya adalah ATP. Macam itulah. Okay. So, ni substrate-nya. Give the role of light in photophosphorylation. So, apa fungsi photon? Apa fungsi light tu? So, light tu adalah to excite electron. Okay, ataupun to break water. To break water. Okay, so yang ini, yang nombor pertama ni adalah photoactivation. Photoactivation. Yang kedua ni adalah photolysis. So kalau awak jawab to break water saja pun boleh ataupun photolysis saja pun boleh. Photoactivation, photolysis macam itulah. Okay. Settle. Dapat ke sempat salin sekejap? Okay. Alright. Lepas tu soalan nombor yang kedua this one. State the site where this process takes place. Sama je. Kalau yang ni tak ada kat membrane lah. Sebab benda ni kan sama je. Iaitu photophosphorylation juga. Sebab awak nampak kat situ ada photon. Lepas tu ada pigment. Lepas tu dia ada macam yang electron excite tu. Okay, so itu sama je lah prosesnya. So dia adalah berlaku dekat thylakoid membrane. Sama jawapan dengan sebelah. Okay. What is the role of NADPH? Produced in this reaction. Okay, so as a reducing agent. Ataupun kalau ada di antara awak yang jawab as an electron donor. Sebab dia yang akan dia akan bagi elektron tu. Okay, elektron donor, elektron carrier pun boleh. Okay, so sebenarnya NADPH sama function dengan NADH. Ingat tak yang masa selular NADH? So function dia lebih kurang sama. Tahu? Okay, dapat sempat salin. Okay.
Okay, so soalan nombor 3 pasal light dependent juga. Pasal photophosphorylation juga. Sebab saya tak nak masuk soalan 4 dengan 5 ni. Ni macam yang pasal Hatch-Lag tu kan yang semalam kita baru belajar tu. So, kita pergi pada yang ni dulu. Okay. So, what is the importance for the route of electron flow in figure? Cycle-nya. Figure 3 lah. Figure 3. Apa kepentingan dia? Apa kepentingan cyclic? Anybody wants to answer? Wants to try? Increase amount of ATP. Yes. Increase amount of ATP. To generate ATP. Boleh juga. Ingat, yang cyclic tu hanya untuk menambahkan ATP saja. Tak ada pun produk yang terkeluar daripada ada NADPH. So dia tak ada. So dia hanya ada ATP sahaja. So daripada gambar tu pun awak harapnya lah dapat boleh detect. So function dia adalah untuk tambah ATP sahaja. Okay. Give two differences between the route in figure 3 with non-cyclic. So beza dia lah. Okay. So kamu kena buat dalam ayat tau. Tak boleh buat dalam table. So kalau untuk cyclic, no. Yang paling simple lah. Saya pilih dalam skema ni kan yang paling simple. So that you can easily remember lah. Cyclic, no oxygen produce. While non-cyclic oxygen is produced. Okay, so ingat balik yang dekat yang apa photophosphorylation photolysis tu, photolysis. Yang non-cyclic kan ada photolysis of water kan, okay. So dia ada oksigen terhasil. Okay. So untuk kedua, okay, cyclic only ATP. Ambil balik jawapan yang tadi atas tu Yang atas ni kan sama je, only ATP is produced. While non-cyclic produce ATP and NADPH. Okay. So yang lain tu adalah cerita pasal photosystem 1, yang cyclic photosystem 1 sahaja. PS1 sahaja. Kalau non-cyclic ada PS1 and PS2. Okay. Dah, Sarina. Okay, kejap. Maybe sabar. Yang ini tak mau. Ni nanti dulu. Sebab kita nak kukuhkan dulu awak punya ni kan pasal yang semalam tu. Okay. Nak dulu. Maybe awak macam tak clear lagi pasal tu. Nanti sekejap. Ada tak lagi soalan pasal light dependent reaction? Ni nombor 1. Last dengan 2 lah. Cik, tambah-tambah pula. Saya bagi jawapan je kan. Awak saling je. So untuk A adalah photosystem 2. Okay, A ni photosystem 2. C adalah, mana C tu? Yang ini, photon lah. Photon yang strike kan. Okay. Yang E, ni hasil dia. Hasil yang keluar daripada dia. NADPH. Jangan lupa NADPH plus H plus tau. Sebab dia ada H plus yang akan ikut dengan dia. Sebab dia 2 elektron. Okay. Okay. In chloroplast, where can you find structure A and B? Sama je macam soalan tadi. Thylakoid membrane. Itulah dia jawapan dia. Pusing-pusing sahaja. Okay. Identify the pigment that can be found in A and B. State its role. So apa pigment yang dijumpai? Chlorophyll A. Okay. So apa state its role? Act as reaction center. Dah ingat tak hari tu yang dia pas elektron tu kan, dia pas tenaga, dia kumpul dekat reaction center ni yang ada chlorophyll A. Okay. So state the function of C. Mana C tadi? C tadi tu untuk photon kan. Okay, so photon function dia untuk provide energy. To excite
electron. Provide energy untuk paskan tenaga kan. Okay, paskan tenaga to excite electron. Okay. So next, identify each path presented by the following lines. So yang ini, gambar ni awak kena betulkan tau dalam buku awak sekejap. So yang atas ni straight line, yang bawah ni adalah dotted line tau. Okay. Okay, so yang straight line tu melambangkan non-cyclic sebab dia ada awal dan akhir. Ada mula dan akhir dia kan. Okay. Yang dotted line tu kamu nampak dalam gambar tu, dia tunjuk kitaran. So cyclic lah. Tapi yang ni kan awak kena tulis cyclic photophosphorylation. Photophosphorylation. Okay. Sebab dalam soalan dia tak bagi tahu apa-apa. So kena tulis lah penuh cyclic photophosphorylation. Tahu okay. Photophosphorylation. Okay, sekejap, sikit lagi. Okay, name the enzyme that catalyzes the conversion of D to E. D kepada E. Apa enzim dia? Mestilah daripada namanya sendiri kan. NADPP+. NADP+. Gagap pula. Reductase. NADP+. Reductase. Ada ACE kat belakang. Okay, so simple sahaja. And last question. Pasal Kevin cycle. Where does Kevin cycle occur? Dekat stroma. And what is P? Mana P tadi? Mana P? Oh, atas lah. CO2 lah kan, ingat tak yang saya ceritakan? CO2 yang masuk yang ada gambar tu. If you still remember, ada gambar kat atas tu. Yang ada 6 boleh masuk, ada 3 boleh masuk. Okay. Dah. So name the enzyme that catalyzes the fixation of P with RUBP. So kalau ada jawapan yang atas awak tak sempat salin, bagi tahu So enzim dia Rubisco. Okay. Ataupun sebenarnya kan awak kena tulis nama penuh tau. Ribulose bisphosphate carboxylase. / oxygenase. Ada jawapan atas tak dapat salin, bagi tahu. Saya boleh patah balik kejap. Okay. Okay, so W apa, Y apa. So kita tengok kejap. Sorry, saya patah balik kejap. Atas, W atas ini, Y apa kat sini. So yang masuk ke dalam tu lah. Okay. So W adalah ATP, dipinjam dulu kan. Okay, ATP yang Y tu adalah, kamu kena hafal lah ni sebenarnya. Kalau dah hafal, okey dah. Saya rasa awak dah faham proses ni kan. Cuma nak hafal dia punya molekul tu je. So apa role dia? To increase energy level. Dah. To increase energy level. Okay, boleh lah tu. Lepas tu yang NADPH tu pula reducing agent. Macam tadi kan yang soalan atas tadi tu, dia ada sebut function of NADPH. Ni lah. Reducing agent. Okay, last question. Complete the table. Kevin cycle ATP. So ATP dekat Kevin cycle apa? Differences between Krebs cycle dengan Kevin cycle. Oh, Krebs cycle dengan Kevin cycle. Ingat Krebs cycle tu dekat selular. Kevin cycle dekat foto. So apa fungsi ATP? So ATP ni is used dekat Kevin cycle digunakan. Yang dekat atas tadi kan. Sorry, kejap saya ubah. Ni lah. ATP digunakan. Kevin cycle. Okay. Okay, is used. Yang Krebs cycle pula dia menghasilkan ATP. Ingat tak masa dekat Krebs cycle tu kan, ada satu bahagian yang bawah tu yang ada GDP jadi GTP. Lepas tu ada ADP jadi ATP. Yang ini. So kalau untuk Krebs cycle, it is produced. Okay. Carbon dioxide pula. Kalau Kevin cycle kita gunakan kan. Used to fix RUBP. Sorry tak muat. Used to fix RUBP. Yang untuk Krebs cycle dia akan diriliskan. Kita tak nak CO2. Selular kan kita bernafas, kita riliskan CO2.
And lastly, electron ataupun hydrogen carrier. Dalam Kelvin cycle NADP plus. Kalau untuk Krebs cycle NAD plus dan juga FAD. Ini kamu kena ada dua-dua. Kamu kena ada dua-dua. Tak boleh salah satu. Sebab dua-dua tu adalah dia punya electron carrier lah. NAD plus, FAD. Tahu? Okey. Dapat ke? Dah. Dapat, Madam. Okay. So, sampai situ sahajalah. So, hopefully you sempat salin. Siapa tak sempat, saya biarkan je ni. Kalau dah sempat salin, dah boleh keluar lah. So, kita jumpa insyaAllah minggu depan. Okay. So, happy holiday. Hati-hati. Happy voting. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Thank you, madam. Yes. Alright. Bye. Thank you, Madam. Okay, sama. Bye.